Tolong subtik air tu rasa naik masuk tu dulu. Rasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Doktor. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi malam ini pada pertemuan yang ke-35. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Puan Ruby. Alhamdulillah, malam kedua saya bersama belajar. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Ruby. Alhamdulillah, malam kedua. Kalau Puan Ruby ada masa, ada kelapangan, saya sangat-sangat menggalakkan Puan Ruby untuk tengok balik rakaman kita yang awal-awal dulu. Khususnya pelajaran kita yang pertama, kedua, ketiga, sebab yang itu kita banyak huraikan tentang makhraj dan juga sifat huruf, kaedah menyebut setiap huruf supaya menempati makhraj dan juga sifat, kemudian bentuk-bentuk kesalahan yang banyak berlaku dalam sebutan huruf pada lidah-lidah orang kita lah, orang Melayu kita Okay. So Alhamdulillah, malam kedua malam ni Puan Rubiah, selamat datang. So Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Wan Malik, selamat datang. Jumpa lagi kita malam ni. Saya ucapkan selamat datang. Selamat datang kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sekalian. Terutama, teristimewanya buat kali pertama, buat tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang kali pertama hadir. Juga tak dilupakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dah setia bersama-sama dengan kita semenjak kita bermula sebelum Ramadan lagi, sehinggalah malam ni pada pertemuan kita yang ke-35. Malam ni merupakan kelas kita yang ke-35 untuk kelas pengajian Iqra'. So untuk makluman seberingkas, kita dah bermula sebelum Ramadan lagi FB Live kita ini. Dua kelas yang pertama, kelas pengajian kita yang pertama dan juga yang kedua, kita membincangkan tentang tahsin suratul Fatihah. Tahsin suratul Fatihah, kita bincangkan bentuk-bentuk kesalahan dan juga kesilapan dalam bacaan surah Fatihah dan juga kaedah bacaan yang betul dan tepat. Masa kelas kita yang pertama dan juga yang kedua sebelum Ramadan dulu. Saya lupa dah tarikh ni, kita mula berapa bulan. Kemudian pada kelas kita yang ketiga, iaitu pada malam yang ketiga kita live. Malam yang ketiga kita live merupakan kelas pengajian kita yang pertama untuk kita mulakan kelas pengajian Iqra' ni. So maksudnya kalau kita nak kira daripada kelas yang pertama, kita dah pun FB Live ni, kita dah buat live di Facebook kita ni sudah 37 kali lah. Sudah 37 kali lah. Cuma untuk kelas Iqra' kita live 35 kali, 35 malam lah. Kelas kita yang pertama dulu, yang kedua, malam yang pertama, malam yang kedua kita live, kita bincangkan tentang tahsin suratul Fatihah. Kelas kita yang ketiga, kelas kita live pada malam yang ketiga
merupakan kelas pengajian Iqra kita yang pertama. Okey. Sehinggalah kita berhenti cuti raya Rabu malam Khamis minggu lepas. Kita bermula balik lepas raya pada Khamis malam Jumaat, iaitu kemarin lah. Kemarin kita mula balik selepas Idul Fitri. Alhamdulillah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ham, selamat datang dari KK. Ni antara sahabat-sahabat tuan-tuan, sahabat-sahabat kita yang setia kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Lan dari Sarawak SWK tu Sarawak Cik Lan Selamat datang. Saya rasa Cik Lan kali pertama juga kan. Saya baru kali pertama nampak Cik Lan di live kita ni. Puan Ruby dah masuk malam kedua kan. Okay, Alhamdulillah. Cik Lan saya baru nampak first time. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Lan. Waalaikumsalam juga Cik Yusof. Alhamdulillah. Cik Yusof ni memang sahabat kita, sahabat lama kita lah. Okay. So Alhamdulillah malam ni kita akan sambung kelas pengajian kita. Malam ni merupakan pertemuan kita yang ke-35 ataupun kelas pengajian kita yang ke-35 untuk kelas pengajian Iqra. Okey, so kita dah memula daripada muka surat yang pertama Iqra 1. Kita banyak bincang tentang makhraj huruf, sifat huruf, kaedah sebutan huruf yang tepat berdasarkan kepada makhraj dan juga sifat huruf dan juga kesalahan-kesalahan yang berlaku. So bagi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang baru kali pertama malam ni ataupun baru hadir beberapa kali, saya sangat-sangat mengesyorkan, menggalakkan supaya boleh tonton balik rakaman kita di kelas-kelas kita yang awal dulu. Sebab itu adalah bagi saya part-part yang sangat kritikal, sangat-sangat penting, asas kepada bacaan Al-Quran. Macam yang saya sebut semalam dan saya pernah ulang banyak kali, yang mana saya akan ulang lagi malam ni. Bacaan Al-Quran kita tidak akan boleh menepati kaedah sebutan tajwid yang benar dan tepat selagi mana makhraj huruf dan juga sifat hurufnya salah. Kita ceritalah pasal bab topik mat ke, mim mati, nun mati, dengung, ikhfa, idgham, apa punya cerita, tidak akan betul selagi mana makhraj dan juga sifat huruf kita tak betul dari segi sebutannya. Sebutan makhraj dan juga sifat huruf tak betul, semua bacaan hukum tajwid, mat ke tajwid, dengung, izhar ke apa semua tidak akan betul selagi mana makhraj huruf dan juga sifat huruf kita salah. Dari segi sebutannya, okey. So, saya sangat-sangat menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan yang terlepas kelas kita yang awal-awal dulu supaya boleh tonton balik di FB kita ni, FB Syifa Talqin Musyafahah Al-Quran, ataupun boleh terus ke YouTube saya, Hasli, Hasli, Hasli Ismail. Boleh tonton kita kat situ lah. Okay, saya dah upload setiap malam punya kelas terus ke YouTube saya di sana. Okay, so kita sambung malam ni terus ke muka surat. Hari ni kita sambung muka surat muka surat 6 sorry. Hari ni kita akan sambung bacaan di muka surat 6 Iqra 5. Okey. Ini kita sambung bacaan muka surat 6 Iqra 5. Okey. Boleh saya dapat feedback jelas ke skrin ni? Paparan kita di skrin jelas boleh saya dapat feedback? Okey skrin kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam. Selamat datang juga Tuan Haji. Boleh saya dapat feedback, respon? Jelas sebelum kita terus start bacaan kita di muka surat 6, paparan skrin kita jelas Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas feedback. Okey, so hari ni kita akan sambung bacaan di muka surat 6 Iqra 5. Okey, semalam jelas. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Semalam kita dah pun bincang, dah baca dan dah sebut kaedah wakaf yang pertama. Gambar ke kiri sikit. Gambar ke kiri sikit. Oh. Macam tu ke? Okey ke? Oh, doktor jelas doktor alhamdulillah. Saya rasa yang lain alhamdulillah jelas. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Ruby okey. Cik Lan pun okey. Okey, saya teruskan. Okey. So hari ni kita akan membaca, kita akan melihat kaedah wakaf yang kedua. Kaedah bacaan wakaf yang kedua. Cik Wan Malik pun jelas. Okey, terima kasih Fakri Naim. Hujung ayat tak nampak. Allahu Akbar. Macam mana Cik Ham ni? Ni yang tak best ni. Hujung belah kiri ke? Okey ke? Saya harap okey Okey. Mudah-mudahan okey Cik Ham ni. Saya dah adjust sikit tu. Okey.
So hari ni, malam ni kita akan melihat kaedah bacaan ketika wakaf untuk kaedah yang kedua. Okey? Okey, kaedah ini terpakai sekiranya kita wakaf pada huruf yang berbaris dua atas sahaja, yang diikuti dengan alif ataupun ya. Lagi sikit. Lagi sikit Okey, okey ke? Saya dah adjust sikit lagi ni. Mudah-mudahan okey. Mudah-mudahan okey, Cik Hams. Okey. So, kaedah wakaf yang kedua ini terpakai apabila kita berhenti bacaan, kita menamatkan bacaan, ataupun dalam istilah tajwidnya apabila kita wakaf pada apa sahaja huruf. Apa huruf tak kisah. Cuma kita nak jaga dua keadaan, dua senario. Kita berhenti pada sebarang huruf, apa sahaja huruf tak kisah, yang berbaris dua atas sahaja. Okey, kita berhenti, kita stop, kita noktah, kita wakaf pada sebarang huruf. Apa sahaja huruf, tak kisah. Cuma dua perkara yang kita nak tengok, yang kita nak jaga, yang kita nak alert. Yang pertama, huruf tersebut berbaris dua atas, diikuti dengan alif, ataupun diikuti dengan ya yang tak ada baris. Alif yang tak ada baris ataupun ya yang tak ada baris. Kami okey je? Okey, Alhamdulillah. Cik Ham jelas Okey. Cik Ham saya rasa dah okey kot Boleh Yang lain semua jelas Sebab saya dah kecilkan skrin tu sebab nak nampak lebih luas. Saya rasa okey. Okey Cik Ham, okey, Alhamdulillah. Okey, so kita terus Okey. So apabila kita wakaf pada sebarang huruf yang berbaris dua atas diikuti dengan alif yang tak ada baris, ataupun kita berhenti pada huruf yang berbaris dua atas, yang ke bawah ni, huruf yang berbaris dua atas yang diikuti dengan ya kosong yang tak ada baris, maka apabila kita berhenti, kita stop, kita noktah, kita wakaf, kita baca dengan baris satu, dua harakat. Contoh, dalam contoh di atas ni, dalam tulisan yang sebenar dibaca dengan abadan. Okey, boleh apa tu? Assalamualaikum kot Waalaikumsalam Syah. Selamat datang. Okey. So asalnya abadan. Bila kita berhenti, kita wakaf, kita stop, kita baca dengan dia abada. Waalaikumsalam Syah. Okey. Okey, selamat datang. Jelas, Alhamdulillah. Okey. So kita akan baca dia asalnya baris 2, tapi kita baca dia dengan baris 1. Kita baca dengan baris 1, tapi dari segi tulisannya originalnya berbaris 2. Bila kita baca dia sebagai huruf yang berbaris 1. Tulisannya macam ni, tapi dibaca macam ni. Jelas apa sahaja huruf apa tak kisah. Dua syarat yang kita nak jaga. Syarat yang pertama ialah huruf tersebut berbaris dua atas. Yang pertama. Syarat yang kedua, ada alif selepasnya ataupun ada huruf ya selepasnya yang tak ada baris. Bila kita wakaf, kita akan baca huruf yang berbaris dua atas tu dengan baris 1 dan panjangnya 2 harakat. Abadan. Asalnya bila kita berhenti, kita stop, kita wakaf, kita baca dengan abada. Okey, boleh Sama juga macam ni. Asalnya hudan. Tulisan asal. Tapi oleh kerana kita wakaf, kita berhenti, bacaannya berubah kepada huda. Dah jadi 2 harakat. Dibaca panjang dengan 2 harakat, baris 1 2 harakat. Bacaan ini hanya terpakai, kita baca macam ni hanya ketika berhenti, kita stop ataupun kita wakaf, kita menamatkan bacaan kita. Sama ada di akhir ayat ataupun di tengah ayat. Kadang-kadang ayat tu panjang Ada ayat yang panjang, nafas tak cukup, kita boleh stop. So bila kita stop, inilah kaedah bacaan wakafnya. Asalkan ada menepati 2 syarat, 2 kriteria. Yang pertama, baris 2 atas. Yang kedua, ada ya kosong ataupun ada alif kosong. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Muhammad Yusof. Okey. Kawan kita dari JDT JB. Selamat datang Cik Yusof. Kita baru start 15 minit, lebih kurang 10 minit Okey, Cik Ham jelas Alhamdulillah. Okey, boleh So ini merupakan kaedah wakaf yang kedua. Semalam dan juga kemarin kita baca kaedah wakaf ataupun kaedah berhenti yang pertama. Ini merupakan kaedah bacaan ketika wakaf bagi senario ataupun situasi yang kedua. Okey, jelas So kita nak perhatikan 2 syarat tu je. Bila ada huruf, kita berhenti pada huruf yang berbaris 2 atas, ada alif tak ada baris ataupun ada ya tak ada baris, maka kita akan baca dia dengan baris 1 2 harakat. Okey, jelas Okey, kita baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan boleh follow sama-sama baca, kita baca sama-sama.
Okay, ayat yang pertama, baris yang pertama. Yaumal sorry. Yaumal qiyamati wazna. Boleh follow So asalnya ditulis ataupun tulisan asal dibaca dengan waznan. Tapi kita tukarkan menjadi wazna. Dibaca dengan panjang, baris satu panjang kerana kita berhenti pada kalimah ataupun pada huruf ini. Okey. Okey, boleh Kita baca sama-sama sekali lagi. Yaumal qiyamati wazna. Okey, boleh Okey, ayat seterusnya. Wal adiyati dhabha. Okey, dha dengan ba, dha mati jadi qalqalah dhabhan kerana kita berhenti, kerana waqaf jadi daripada han jadi ha dan panjang 2 harakat. Ha. Okey, boleh Sama-sama sekali lagi kita baca. Wal adiyati dhabha. Okey, seterusnya. Fal muriyati qadha. Okey, boleh follow Okey, seterusnya. Sorry. Okey, sekali lagi. Fal mughirati subha. Okey, jaga mughirin Muri. Ni pun hati-hati, kadang-kadang ada orang tak perasan. Fal mu'i tertinggal titik. Tak ada titik betul ain, tapi ni ada titik Muri bukannya, ada juga yang tersilap. Tukar makhraj, tukar huruf. Mukhira. Tu roh. Ada salah tukar huruf. Ada berlaku kesilapan. Okey. So saya sebut dalam ayat-ayat yang kita akan baca sama-sama ni, kalau ada tempat-tempat yang biasanya berlaku kesalahan, saya akan fokus. Saya akan bagi tahu, saya akan mention biasanya tempat-tempat yang biasanya berlaku kesalahan bacaan, khususnya yang saya berdasarkan pada pengalaman saya lah mengajar di kalangan pelajar-pelajar saya kan, sebelum ni kan kita ada buat kelas talaqi musyafahah wan tuan. So yang mana tempat-tempat yang biasanya berlaku kesalahan saya highlight supaya kita mungkin tak buat silap, tapi kadang-kadang kan kadang-kadang berlaku kesilapan tanpa kita sedari. So saya highlight supaya kita akan lebih berhati-hati di tempat yang biasanya selalunya berlaku kesalahan bacaan. Okey, kita baca sekali lagi sama-sama. Fal mughirati subha. Okey, seterusnya. Fa atharna bihi naq'a. Panjang ada setengah orang baca macam ni tau. Fa atharna bihi naq'a. Okey, ramai orang baca naq'a. Apa kesalahan kat situ? Ramai orang tak perasan. Sebenarnya naq'a bunyi macam betul, tapi kesalahan ialah dari segi tak cukupnya kadar panjang harakatnya dekat naq'a. Satu harakat. Naq'a. Kena lajakkan sikit timing dia 2 harakat. Naq'a. Macam tu. Biasa sangat berlaku kesalahan macam ni. Fa atharna bihi naq'a. Kita rasa macam betul. Rupanya salah kat mana? Sikit je salahnya. Harakatnya tak cukup. Kena panjangkan sikit. Dia 2 harakat, bukan 1 harakat. Naq'a. Bukannya naq'a. Ini kesalahan yang banyak sangat. Ini saya bagi tahu ni. Ini kesalahan yang terlalu banyak berlaku dalam bacaan orang kita khususnya. Kita bila sebut naq'a, kita rasa dah betul dah. Tu betul. Kita baca dengan baris atas 1. Kita baca dengan baris 1 atas naq'a. Salahnya ialah kadar panjangnya tak cukup. Mesti dibaca dengan 2 harakat. Sebab kat sini berlakunya hukum mat. Okey. Bagi tuan-tuan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ahmad Imran, selamat datang. Selamat datang Cik Imran. Kita dah mula dekat 20 minit lah. Okey, tak apa. Nanti boleh tengok rakaman kita balik daripada awal kan. Okey. Selamat datang Cik Imran. Saya ucapkan selamat datang. Okey. Boleh Okey, kita baca sama-sama. Fa atharna bihi naq'a. Okey, jaga naq'a. Panjangkan dia 2 harakat. Biasa banyak sangat, terlalu banyak. Okey. Yang kita baca tak cukup harakatnya. Okey. Okey, seterusnya. Fa wasatna bihi jam'a. Okey. Jam'an asalnya, tapi oleh kerana kita berhenti kat sini,
kerana kita stop, oleh kerana kita waqaf di sini, maka daripada an jadi a dan panjangnya 2 harakat. Mesti 2 benda. Okey, 2 benda yang kita kena jaga, yang kita kena alert apabila kita waqaf pada sebarang huruf. Pada apa saja huruf yang baris 2 atas, yang pertama. Kemudian selepas huruf yang baris 2 atas itu ada alif kosong yang tak bertanda ataupun ada huruf ya yang tak bertanda. Ada 2 syarat. Yang pertama, kita berhenti pada apa-apa je huruf tak kisah. Janji 2 syarat ni ada. Kita berhenti pada huruf yang berbaris 2 atas sahaja. Berbaris tanwin atas sahaja. Kemudian selepas baris 2 atas itu adanya huruf alif kosong. Alif yang tak ada tanda, tak ada baris. Ataupun huruf ya kosong, ya yang tak ada tanda, tak ada baris. Maka 2 benda juga berlaku, iaitu huruf yang berbaris 2 tadi kita baca dengan baris 1, 2 harakat panjangnya. Nampak? Ada 2 syarat berlakunya bacaan yang macam ni dan 2 benda yang berlaku, iaitu daripada baris 2 kita baca dia dengan baris 1. Yang pertama, yang keduanya kita baca dia dengan mesti panjangnya 2 harakat. Sebab itu kalau kita sampai masa nanti insya-Allah kita akan terangkan dengan detail topik bacaan ini jatuh ke dalam topik mad iwad, ain waw dha. Mad iwad itu hanyalah berlaku, bacaan yang berlaku hanya ketika kita stop bacaan dalam ayat. Kita berhenti, kita waqaf dalam ayat dengan syarat berlaku 2 senario tadilah. Kita berhenti pada huruf yang berbaris 2 atas, ada alif kosong selepasnya ataupun ada ya kosong selepasnya. Okey? So apa yang berlaku? Huruf yang berbaris 2 atas kita buang 1 baris. Kita baca dia dengan baris 1 dan wajib dibaca dengan 1 harakat. Wajib dibaca dengan 1 harakat sahaja. Wajib dibaca dengan 2 harakat. Ya Allah Akbar, saya silap. Wajib tinggal baris 2 jadi baris 1, kemudian wajib dibaca dengan 2 harakat. Tak boleh baca dengan 1 harakat. So jaga 2 harakat jangan jam'a. Ini kesalahan yang saya katakan sangat banyak sekali berlaku dalam bacaan orang kita. Kita sangkakan bacaan kita betul, tapi kesalahannya pada kadar harakat ataupun kadar bacaan panjangnya tak cukup 2 harakat. Jam'a. Guru saya kata berhenti terkejut. Jam'a. Berhenti terkejut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Faizal Hashim, selamat datang. Okey, selamat datang. Saya nampak Cik Faizal Hashim, Cik Ahmad Imran pun baru first time saya nampak malam ni, baru kali pertama nampak so selamat datang saya ucapkan. Saya lalukan kedatangan. Mudah-mudahan kita boleh bersama setiap malam insya-Allah. Kita akan sepanjang malam bersiaran pukul 9 malam insya-Allah sepanjang PKP ni insya-Allah. Okey, kita sambung bacaan ayat seterusnya. Jaga akhir hujung ayat kita mesti baca dia dengan baris 1, 2 harakat. Okey, sama-sama kita baca ayat seterusnya. Wa khalaqnakum azwaja. Ada ke zai mati dia ada bunyi desir desiran. Kalau dalam kitab tajwid dia kata bunyi desiran seperti lebah. Azwa. Jangan tak sempat desir. Azwajan. Tak sempat desir. Wa khalaqnakum azwajan. Nak panjangkan sikit. Jelaskan bunyi desiran tu. Azwa. Boleh Wa khalaqnakum azwaja. Okey, ja 2 harakat Seterusnya. Boleh follow Okey, kita baca sama-sama ayat berikutnya. Wa ja'alna naumakum subata. Boleh Sekali lagi kita baca. Boleh follow saya. Wa ja'alna naumakum subata. Okey, seterusnya. Bil akhsarina a'mala. Okey, boleh La 2 harakat, lepas tu jaga ada ain mati. Jangan bukan itu bacaannya. Itu menyalahi bunyi sifat huruf. Kita dah tak menepati bacaan ataupun sebutan sifat huruf. Dia akan bunyi sama dengan kha. Bil akhsa. Bukannya bukannya ataupun akhsa. Tapi akhsa. Okey, boleh Kita baca sama-sama sekali lagi. Bil akhsarina a'mala. Okey, boleh Seterusnya.
yuhsinuna sun'a. Okey, boleh Okey. Ayat seterusnya. Kanu min ayatina ajaba. Oh, maaf, batuk. Okey. Seterusnya. Wazidnahum huda. Okey. Ini pun sama. Senario yang kedua. Kita berhenti pada huruf yang berbaris dua atas, selepasnya diikuti dengan alif yang tak ada tanda ataupun ya yang tak ada tanda. Okey, dibaca sama juga senarionya. Bila kita berhenti, kita stop, kita wakaf, maka kita akan buang satu baris daripada baris dua jadi baris satu. Kemudian kita akan baca dia dengan kadar panjang dua harakat. Huda. Sama kes macam yang atas tadi. Okey. Bentuk bacaan yang sama, hukum yang sama. Dinamakan ma'iwat. Sekali lagi kita baca. Wazidnahum huda. Okey, seterusnya. Fasawfa yad'u thubura. Okey, boleh Yad'u thu. Ni tha, bukan su. Ni pun satu isu juga. Biasa ramai yang baca yad'u subu. Bukan su tapi thu. Perhatikan bunyi dia. Bukan subu tapi thubu. Dua huruf yang berbeza. Itu huruf sin. Su ni huruf sin. Ni betul. Sa. Ini huruf tha. Ini sa. Ini tha. Okay. So, ramai yang baca dengan subu. Kalau baca subu, kita dah tukar huruf tha kepada huruf sin. Ini huruf tha. Jangan tukar tha kepada sin. Dua huruf yang berbeza. Makhraj yang berbeza. Sifat huruf berbeza. Bunyi berbeza. Okay. Ini thu. Bukan su. Okay, hati-hati. Sekali lagi kita ulang. Fasawfa yad'u thubura. Okey, boleh seterusnya. Wa yasla sa'ira. Boleh jaga suara mati. Yasla. Dia ada bunyi desiran sikit. Yasla. Jangan wa yasla. Bukan dibaca dengan wa yasla. Sifat hurufnya salah. Bacaan bunyi sifat hurufnya salah. Dia harus bunyi sedikit desiran pada huruf sod yang berbaris mati. Wa yasla. Bunyi yasla. Bukannya yasla tapi yasla. Boleh Wa yasla sa'ira. Okey, alhamdulillah kita dah tamat pengajian bacaan kita di muka surat 6. Kita habiskan satu lagi boleh muka surat 7. Okey, ini merupakan kaedah bacaan yang ketiga ketika wakaf. Kaedah bacaan yang ketiga ketika wakaf. Okey. Kaedah bacaan yang ini pula berlaku hanya apabila, kalau tadi tak kisah kita berhenti, kita stop, kita wakaf pada apa saja huruf tak kisah. Janji ada dua syarat tadi kan. Apa huruf tak kisah, janji huruf tu ada baris dua atas, lepasnya ada huruf alif tak ada tanda ataupun ya tak ada tanda. Apa yang berlaku? Huruf yang baris dua tadi, yang pertama kita baca dengan baris satu, yang keduanya kita wajib baca dia dengan panjang dua harakat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, itu cara berhenti yang kedua. Yang pertama kita dah baca semalam. Tadi muka surat 6 kita baca kaedah berhenti ataupun kaedah bacaan wakaf yang kedua. Ini kaedah bacaan wakaf yang ketiga terpakai hanya apabila kita berhenti pada huruf ta bulat. Ataupun dalam istilah tajwidnya dipanggil sebagai ta marbutah. Nama huruf ta ni lah. So ta ada dua. Satu yang kita panggil ta macam bentuk sampan tu kan. Ta macam bentuk sampan tu tajwid, dari segi tajwid istilahnya dipanggil ta maftuhah. Nama tu tak kisahlah. Janji ta sampan Okey. Ta yang kedua adalah ta bulat macam ni. Ta yang bentuk macam bulat macam ni. Okey. Ada yang kalau saya masa kecil dulu orang panggil ta sanggul, macam sanggul rambut perempuan kan, ta sanggul. Dari segi tajwidnya, istilah tajwid dipanggil sebagai ta marbutah. Okey. So senang cerita ta bulat lah. Bila kita wakaf ataupun kita berhenti pada huruf ta bulat sahaja, yang tadi tak kisah apa huruf, janji huruf tu bagi dua atas, lepas dia ada huruf alif tak ada tanda ataupun ya tak ada tanda. Yang tadi dia punya senario yang ketiga ini ialah kita berhenti pada huruf ta bulat sahaja.
Bila kita berhenti ataupun waqaf, kita stop, kita noktah pada huruf ta bulat sahaja, tak berlaku pada huruf lain, maka kita akan baca dia sebagai huruf ha mati. Aniyatin. Bila waqaf, berhenti, stop, dia bertukar menjadi ha mati aniyah. Tulisannya macam ni, dibaca macam ni. Kita kena tukarkan sendirilah. Okey. Boleh faham Tulisannya kekal macam ni, tapi kita membacanya dengan sebagai ha mati. Okey, boleh Okey, kita baca sama-sama dalam ayat kat bawah ni. Okey. Boleh follow saya sama-sama kita baca. Ayat yang pertama. Tasla naran hamiyah. Daripada asalnya hamiyatan. Tan asalnya tan. Tapi disebabkan oleh kerana kita berhenti, kita stop, kita waqaf pada ta bulat, maka kita baca, kita tukarkan huruf bacaan ta bulat ni kepada huruf ha mati. Sebelah kanan tak nampak. Okey, saya ke kanan sikit Okey ke Cik Yusof? Cik Yusof, sahabat kita dari JDT. Kita ada dua Cik Yusof satu Cik Yusof Bangi. Itu memang sahabat lama kita lah. Okey. Sahabat lama kita. Yang kedua kita ada sahabat baru kita. Ni JDT ni. Okey. JDT. Okey Cik Yusof boleh nampak belah kanan? Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, boleh kita sambung Sekali lagi kita baca, jaga daripada hamiyatan, disebabkan oleh kerana kita berhenti, kita stop pada huruf ta bulat. Okey, Cik Yusof Bangi dah ada. Ni kita punya token sate ni. Kalau kau nak order sate boleh PM Cik Yusof lepas ni Cik Yusof jangan lupa diskaun saya 10%. Tukang promote. Okey. Dapat extra income PKP kan. Kelas ngaji pun tak banyak. Boleh jadi promoter promoter Cik Yusof. Promoter sate. Okey. Boleh So, kiri pula tak nampak. Allahu Akbar. Macam mana ni? Saya tarik ke kanan, kiri tak nampak pula. Allahu Akbar. Okey ke? Tadi Cik Yusof JDT tak nampak kanan, Cik Yusof Bangi tak nampak kiri pula. Ni kena lawan bola sepak ni nampaknya ni. Okey Cik Yusof Cik Yusof Bangi. Kita ada dua Cik Yusof ni. Saya kena sebut dah. Cik Yusof Bangi okey? Agak-agak okey Okey, boleh saya teruskan Okey. Sekali lagi kita ulang, kita baca sama-sama. Okey, alhamdulillah. Okey, sama-sama ikut saya baca. Tasla naron hamiyah. Doktor sudah okey, alhamdulillah. Doktor okey. Okey, terima kasih. Terima kasih doktor. Okey. Cik Nazri Shah. Terima kasih. Terima kasih Cik Nazri. Cik Nazri pun baru first time saya nampak Baru first time dah hadir kelas kita kita punya FB Live. Selamat datang saya ucapkan. Okey, seterusnya kita pergi pada ayat yang kedua. Tusqa min ainin aniyah. Aniyatin asalnya, originalnya, tapi kita tukarkan bacaan menjadi aniyah. Kerana berubah bacaan tersebut kerana kita waqaf, kita berhenti pada huruf ta bulat. Okey, jelas Ainin aniyah. Sekali lagi kita ulang Tusqa. Jaga. Ni sin. Saya bagi tahu ulang kali banyak kali saya ulang sebab dalam Fatihah kita ada 3 huruf sin yang berbaris mati. Hati-hati desirkan huruf sin. Sin ni bila berbaris mati dia ada sifat desiran. Tusqa, bismi, nasta'in, mustaqim. Ni pun sama. Tusqa. Jangan tusqa. Tusqa min. Tak perasan bunyi macam okey je. Tusqa min. Tapi dari segi sifat hurufnya dah salah. Sebutan sifat hurufnya jelas sekali salah. So hati-hati. Tusqa. Okey. Baru-baru ni saya ada satu cerita saya ada lihat ada orang share satu video Allah yarham kita punya tuan guru Al-Quran kita kan, Tan Sri Hassan Azhari. Dia pernah semak bacaan ustazah, saya lupa nama ustazah tu yang meninggal dunia baru-baru ni. Masa PKP baru ni dia meninggal, tapi dia bukan meninggal sebab COVID lah. Siapa nama ustazah tu? Saya lupa lah nama ustazah tu. Muda lagi ustazah tu. Saya rasa dia pernah keluar TV juga rasanya.
ada satu rakaman video ustazah tu semak bacaan Fatihah dia depan Allahyarham Tan Sri Hasan Azhari. So Tan Sri Hasan Azhari highlight pasal bacaan sin mati ni lah. Dia kata kena ada bunyi desir tu, tus bismi nasta musta. Kalau boleh cari video tu boleh tengok. Ustazah tu baca cantik lah. Cuma sin tu sikit dia kata ada sikit. Dia kata. Lepas tu bila ustazah tu betul, cantik dia kata. Macam tu kita nak. Sin tu ada bunyi macam tu sikit dia kata. Okey. Kalau boleh cari, betul-betul. Ustazah Syariah. Betul-betul. Betul-betul. Saya rasa betul lah nama tu. Allahyarham Tan Sri Hasan Azhari, dia semak bacaan ustazah Allahyarhamah Ustazah Syariah masa tu. Dekat meja makan masa tu saya tengok video tu. So dia ada highlight pasal ni, urus sin ni. Kalau boleh cari video tu, tuan-tuan boleh tengok video tu. Sangat bermanfaat sekali. Okey. So saya highlight kat sini, to score. Terima kasih Puan Nurhana. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Okey, kita baca sama-sama sekali lagi To score. Hati to score min ainin aniyah. Okey, seterusnya. Lisa'iha radiyah. Okey. Lisa'iha radiyah. Okey. Okey, fokus Cuba tumpukan perhatian kepada bagaimana saya menyebut, membaca dan membunyikan setiap huruf hijaiyah tadi. Okey, sebab saya cuba saya terpaksa akui lah. Saya terpaksa akui bahawasanya saya bukanlah seorang pakar Al-Quran, bukan seorang pakar. Kita ada ramai lagi para alim ulama, pakar-pakar Al-Quran kat Malaysia ni. Saya ni kalau kira dari segi ilmunya, kita kata level budak hingusan lagi lah. Bacaan saya bukanlah bacaan yang terbaik, tapi kita cuba untuk menyampaikan yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, berdasarkan kepada kaedah bacaan yang saya terima daripada guru saya, daripada guru beliau yang masih hidup lagi, yang merupakan salah seorang daripada pakar Al-Quran kat Malaysia. Nanti saya pernah tunjuk gambar dia sebelum ni. Masa kelas kita yang pertama dulu pun saya rasa saya ada kenalkan sikit seberingkas. InsyaAllah ada masa dia akan datang. Saya berhasrat nanti lepas kita habis tamat pengajian Iqra' kita akan masuk bacaan Al-Quran mula daripada surah Al-Fatihah. Sebelum kita mula bacaan surah Al-Fatihah nanti, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan perkara yang saya rasa sangat penting, yang jarang dihuraikan, diterangkan, iaitu rukun Al-Quran, rukun bacaan Al-Quran. Kita biasa dengar rukun solat kan, tapi kita mungkin jarang sekali dengar rupanya bacaan Al-Quran pun ada rukun dia. So saya akan kongsikan nanti bila kita masuk Al-Quran nanti, kita dah tamatkan pengajian Iqra', kita akan kongsikan rukun bacaan Al-Quran pun ada rukun juga, bukan solat aja ada rukun. Sebab setiap ibadat, haji ada rukun, umrah ada rukun, setiap ibadat mesti ada rukun-rukun dia, tiang-tiang dia. Barulah ibadah itu boleh berdiri dengan sempurna. Okey? So rukun bacaan Al-Quran pun ada. So nanti bila di masa kita terangkan rukun bacaan Al-Quran nanti, saya akan perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan guru saya yang merupakan guru kita semualah. Sebab apa? Sebab kita mengaji Al-Quran perlu ada sandarannya, sanad bacaannya, supaya apa yang kita baca itu ada sandarannya datang daripada baginda Nabi SAW. Bukannya bacaan yang kita reka-reka, cerita-cerita, tak boleh. Sebab bacaan Al-Quran adalah sunnah yang wajib diikuti. Tak boleh buat. Okay? Sebab tu ada orang yang pernah berguru, belajar dengan saya, dia pernah kata, betul ke bacaan macam ni? Dia kata kan, adalah perbahasan yang panjang tu, saya ringkaskan. Ada pernah seorang hamba Allah yang belajar dengan saya, dia kata, betul ke macam ni bacaan dia? Saya kata, bacaan Al-Quran wajib dibaca berdasarkan kepada bacaan yang Nabi terima dan berdasarkan kepada bacaan yang Nabi ajar kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'un tabi'in dan seterusnya kepada kita. Bacaan yang wajib, sunnah muttaba'ah. Bacaan yang wajib diikuti. Tak boleh kita reka-reka. Tak boleh kita hukum ni, dengung ni, macam ni, panjang pendek. Kita bacaan yang tak boleh reka-reka. Sunnah yang wajib diikuti. Okey. Okay, jelas kat mana kita tadi sudah merepek panjang sangat. Okey. Sini okey. Kita sambung bacaan. Okey, seterusnya. La tasma'u fiha laghiyah. Ni kita baca sama-sama sekali lagi. La tu jumpa lagi sin mati ni tusqa tas. Biasanya yang ini biasanya jarang berlaku kesalahan bacaan, sebab sin mati sebelum dia ada huruf yang baris atas, biasanya jarang berlaku kesalahan.
Biasanya yang banyak sekali berlaku kesalahan apabila huruf sin berbaris mati, sebelum dia ada huruf yang berbaris atas. Biasanya sin tu dibaca dengan keras, ketat, kontut, pendek. Tusko, tusko. Tuskomin, tuskomin. Kalau baris sebelum dia baris atas, biasanya jarang sikit berlaku kesalahan bacaan. Tapi kalau sebelum dia berbaris pendek, sebelumnya berbaris sin mati, sebelumnya berbaris hadapan, yang ni paling mudah berlaku kesalahan bacaan pada huruf sin dari segi sifat hurufnya. Okey. Yang ni ada tapi jarang, kurang sikit berlaku kesalahan berbanding huruf sin sebelum dia bagi depan, berbanding sin sebelum dia bagi atas. Tapi apapun, hati-hati bila jumpa je sin berbaris mati, pastikan desirannya jelas. Tasma, la tasma'u fiha laghiyah. Boleh Okey, seterusnya. Ayat seterusnya. Ma lam tuhit bihi khubra. Okey, kita jumpa lagi satu typing error malam ni. Okey, ada boleh siapa-siapa perasan ada typing error kat sini? Semalam kita ada typing error kan? Kat sini pun kita ada typing error ni. Ada siapa yang boleh perasan? Puan Nurhana boleh perasan ke ada typing error kat sini? Puan Ruby ke? Cik Nazri ke? Ataupun doktor ke? Boleh perasan tak ada kesilapan? Okey. Kat sini dia ada tanda macam ni macam huruf V sengit ni. Alah, mana tak bekas ni. Sebelah ini ni ada huruf tanda macam huruf V sengit ni. Macam tu. Jelas tak? Jelas Boleh nampak kan? Okey. Sebelah ni dia ada huruf macam huruf V sengit ni. So kat sini adalah bacaan yang wajib dibaca 2 harakat Okey, boleh. Okey, kita baca sama-sama. Ada tertinggal tanda ni. Okey, tanda bacaan 2 harakat. Ma lam tuhit bihi khubra. Okey, boleh Okey, ni kaedah bacaan kita yang kedua. Kaedah waqaf yang kedua. Yang kita baca muka surat 6 tadi. Okey, seterusnya. Min amrina rasyada. Okey, boleh follow Seterusnya. Ma nahnu bimustaiqinin. Okey, ini kaedah berhenti ataupun kaedah waqaf yang pertama yang kita baca semalam. So kita dah ada 3 kaedah bacaan ketika waqaf. Ini kaedah yang pertama yang kita baca semalam. Ini kaedah yang kedua yang kita baca tadi muka surat sebelah. Ini kaedah bacaan yang ketiga yang kita baca pada muka surat sekarang ni, muka surat 7. So ada 3 kaedah waqaf. Ini kaedah waqaf yang pertama. Ini kaedah waqaf yang kedua, ini kaedah waqaf yang ketiga. Boleh Radiyatun, radiyah. 1. Ini kaedah waqaf yang kedua. Khubra jadi khubron. Bimustaiqinin jadi bimustaiqinin. Ia kecil. Kecil sangat ke ni Puan Ruby? Boleh nampak ke? Saya nak zoom kan, takut ada sahabat-sahabat kita yang tak nampak pula tadi kan. Ada nampak, tak nampak full Saya besarkan sikit. Okey. Sebab tadi saya dah zoom full size screen phone saya, tapi sebab ada sahabat kita yang tak nampak tadi so saya terpaksa kecilkan. Okey. Harap boleh nampak Puan Ruby Okey, seterusnya. Wa huwa khairul hakimin. Min 4 harakat Mi mi bukannya me. Hakimin. Ada baca min. Hakimin. Bukan min amin. Kita biasa amin, amin, amin. Min. Jadi min jugalah kat sini. Bukan min hakimin tapi hakimimin. 4 harakat wa huwa khairul hakimin. Okey, boleh Seterusnya. Hal ataka hadithul junud. Ada kol-kolah hujung Okey, boleh. Seterusnya. Fir'auna wa thamud. Okey, boleh follow Seterusnya. Idza waqa'atil waqi'ah. Okey, ini kaedah berhenti yang ketiga yang kita baca tadi. Page ni niyatin, bila berhenti jadi dibaca dengan niyah. Ni asalnya waqi'atu, bila berhenti waqi'ah. Okey, kaedah bacaan, kaedah berhenti, kaedah waqaf kita yang ketiga Idza waqa'atil waqi'ah.
Okey, seterusnya. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Boleh follow Okey, seterusnya. Wal qamari idza talaha. Okey. Seterusnya yang terakhir untuk malam ni. Wal ardi wa ma tahaha. Okey, boleh jaga. Ha pedas dengan ha yang tak pedas sebelah-sebelah. Hati-hati. Satu nak jaga ha 2 harakat, ha ni pun 2 harakat. Yang kedua jaga ini huruf ha, ini huruf ha. Jangan dibaca kedua-duanya bunyi ha wal ardi wa ma tahaha. Ni kesalahan yang kerap kali, banyak kali, mudah kali, sering kali berlaku. Dua-dua dibaca dengan ha. Tahaha. Mana mungkin bunyinya sama. Ada setengah orang kata, Ustaz, bunyinya sama je kan? Bunyinya sama sebab kita yang bunyikan dia sama. Sebenarnya bunyinya tak sama langsung. Apa buktinya, apa dalilnya? Sebab 2 huruf yang berbeza. Ini huruf ha, ini huruf ha. 2 huruf yang berbeza. Bentuknya saja pun sudah berbeza. Masakan bunyinya sama kan? Bentuk berbeza. Huruf pun huruf yang berbeza. Bunyi berbeza, sifat huruf juga berbeza. Sifat hurufnya sama. Sifat hurufnya sama. Tapi makhrajnya berbeza, huruf berbeza. Okey, ini ha pedas, ini tak pedas. Tahaha. Bukannya tahaha. Hati-hati perhatikan kesalahan bacaan. Tahaha. Ha. Yang betul tahaha. Tahaha. Beza kan bunyi dia? Okey, kita baca sama-sama. Terakhir, last. Wal ardi wa ma tahaha. Okey, sekali lagi Wal ardi wa ma tahaha. Okey, alhamdulillah. Kita berhenti setakat ini dulu pada malam ini, insya-Allah. So malam ni alhamdulillah kita dah pun berjaya menamatkan bacaan di muka surat 6 dan juga muka surat 7 Iqra' 5, insya-Allah. Malam esok kita akan berjumpa kembali. Esok dah hari Ahad Ahad malam Isnin, malam esok kita akan bertemu pada pertemuan yang ke-36. 36 kali dah kita jumpa. Okey, 36 kali dah kita baca Iqra' ni. Esok kita masih lagi dalam bacaan Iqra' 5. Kita akan sambung bacaan kita di muka surat esok, muka surat yang ke-8 Okey, alhamdulillah. Esok kita akan baca bacaan di muka surat yang ke-8 Iqra' 5, insya-Allah. Di Iqra' 8 nanti esok kita akan ulang kaji. Kita akan ulang kaji 3 kaedah bacaan ketika wakaf yang kita dah sama-sama pelajari, yang dah sama-sama kita ulang kaji, yang dah sama-sama kita baca, bunyi dan sebutkan, iaitu kaedah bacaan wakaf yang pertama yang kita baca semalam, kaedah bacaan wakaf yang kedua pada senario yang kedua yang kita baca tadi pada muka surat 6, dan juga kaedah wakaf yang ketiga yang kita dah baca pada muka surat 7 tadi. InsyaAllah esok pada muka surat 8 kita akan ulang kaji ketiga-tiga kaedah wakaf yang kita dah sama-sama baca di Iqra' 5 ni. Okey, sebab macam yang saya sebut semalam, dalam Iqra' 5 kita akan membaca, menyebut dan membunyikan 3 kaedah bacaan ketika wakaf. 3 kaedah bacaan ketika berhenti. InsyaAllah dalam Iqra' 6 nanti, Iqra' lepas ni, kita akan sama-sama membaca dan menyebut, tak silap saya ada 4 lagi. Ada 4 lagi kaedah bacaan ketika wakaf. So total semua ada 7 lah untuk Iqra'. Untuk topik pelajaran kita di Iqra'. Iqra' 3, dalam Iqra' 5 yang kita baca sekarang ni, ada 3 kaedah bacaan ketika wakaf, ketika berhenti. Esok kita akan buat ulang kaji ketiga-tiganya. Kita akan ulang kaji balik di muka surat yang ke-8. Muka surat 8 esok adalah ulang kaji ketiga-tiga kaedah bacaan ketika wakaf dalam Iqra' 5. InsyaAllah Iqra' 6 nanti ada lagi baki 4 lagi. 4 ke 5 saya lupa 4 ataupun 5 lagi kaedah bacaan ketika wakaf yang akan kita sama-sama baca pada Iqra' 6 nanti, insya-Allah. Okey. So malam esok kita akan buat ulang kaji balik muka surat 8 tu, ulang kaji kaedah bacaan wakaf yang kita dah sama-sama baca. Ada 3 kaedah bacaan wakaf. Kemudian pada muka surat 9 kita akan masuk topik baru, iaitu kaedah bacaan panjang melebihi 2 harakat. Kaedah bacaan mad ataupun kaedah bacaan panjang melebihi 2 harakat. InsyaAllah kita akan baca malam esok di muka surat 9, insyaAllah. Dia punya apa dipanggil teaser. Okey, untuk malam esok, insyaAllah. So alhamdulillah. Terima kasih Puan Ruby, terima kasih Encik Ham, terima kasih juga Cik Faizal Hashim, terima kasih juga Syah. Terima kasih. Saya pun ucapkan terima kasih kerana sudi
bertandang ke live kita yang tak seberapa kan ni, yang tak yang serba kekurangan ni kan. Walaupun serba kekurangan, objektif dan matlamat kita adalah supaya kita boleh sama-sama, bukan setakat tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya juga boleh sama-sama improve bacaan Al-Quran kita, insya-Allah, supaya kita punya ultimate goal kita, objektif kita untuk dapat mardhatillah lah. Kan, sebab baru ni, masa bulan puasa baru ni, saya tengok ramai orang share, tulis status kat Facebook, nanti di akhirat, di alam kubur nanti akan datang Al-Quran sebagai pembela, sebagai peguam bela kita. Saya kata betul, hadis Nabi ada sebut banyak berkenaan dengan Al-Quran yang akan menjadi pembela kita, benteng kita, bodyguard kita di alam kubur nanti. Tapi bergantung kepada bagaimana kita membacanya di dunia. Kan? Jangan, kalau kita membaca Al-Quran tu sesuai dengan kemuliaan kalamullah. Macam mana sesuai dengan kemuliaan kalamullah? Iaitu kita membacanya dengan hak-hak Al-Quran itu. Apa hak Al-Quran? Kita baca Al-Quran tu dengan tajwid. Apa maksud kita baca Al-Quran dengan tajwid? InsyaAllah nanti kita boleh masuk bab tajwid, nanti saya akan hurangkan dengan detail, insyaAllah. Detail dengan tahap saya lah kan. InsyaAllah kita akan hurangkan dengan detail apa yang dimaksudkan dengan membaca Al-Quran dengan bertajwid, dan apa yang dimaksudkan dengan fardu ain ke atas setiap muslim, atas setiap mukmin untuk membaca, mengaji Al-Quran dengan bertajwid. Fardu ain bukan fardu kifayah. Fardu kifayah tu solat jenazah. Tu fardu kifayah. Membaca Al-Quran dengan bertajwid itu fardu ain. Tuntutan yang wajib ke atas setiap bahu orang Islam. Okey, bukan fardu kifayah. Okey, so saya ucapkan terima kasih semua. Terima kasih banyak kepada Cik Wan Malik. Terima kasih kepada Puan Rosmina Abdul Razak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Puan. Puan Rosmina pun saya rasa first time saya nampak kan. Tak pernah nampak lagi sebelum ni. Saya ucap selamat datang. Cik Muhammad Yusof, terima kasih banyak. Cik Muhammad Imran pun terima kasih banyak Doktor. Cik Yusof Bangi, Puan Ruby, terima kasih banyak. Cuma sebelum berpisah, memandangkan saya tengok ada nama-nama yang baru hadir. Tadi saya dah sebut, saya ulang sekali lagi sepintas lalu secepat mungkin. Bagi tuan-tuan yang baru kali pertama hadir malam ni, yang baru datang, yang baru bertandang ke majlis ilmu kita ini. So kalau ada kesempatan, saya alu-alukan, menggalakkan untuk tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, untuk tonton balik video rakaman kelas kita yang awal-awal dulu. Sebab banyak perkara yang penting yang kita dah bahas, dah bincang, dah huraikan, dah baca, dah sebut, dah bunyikan dalam kelas-kelas kita yang awal. Okey, khususnya dalam kelas-kelas kita yang pertama, kedua, ketiga, yang awal dulu. Sebab kita banyak bincang tentang kaedah sebutan setiap huruf hijaiyah. Menepati kaedah sebutan dari segi makhraj huruf dan juga sifat huruf. So boleh tonton balik rakaman kita kelas yang awal dulu. Kalau ada masa lapang, sambil gosok baju, sambil gosok tudung, nak pergi office, sambil gosok seluar, sambil siram pokok bunga, pasang hands free kan, boleh dengar rakaman kita dulu sama ada di FB kita ni, Syifa Talaqi Musyafahah Al-Quran, ataupun kalau nak senang lagi simple, boleh ke saya punya YouTube. Sebab YouTube saya cuma ada rakaman kelas kita setiap malam. Tak ada, ada satu dua lah video lain. Yang lain tu saya susun semua rakaman kelas kita setiap malam, saya uploadkan kat situ. FB Hasli Ismail, HASLI Ismail. Boleh tengok rakaman kita daripada kelas yang pertama sampai kelas yang terbaru malam ni. Sebab habis je live kita nanti, saya terus upload ke dalam YouTube saya. Okay? So sebelum berpisah malam ni, saya ucapkan jutaan kemaafan. Sekiranya ada sebarang kekurangan, salah silap, saya mohon maaf. Dan yang keduanya, saya juga ucapkan jutaan terima kasih buat semua tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sekalian yang sudi bertandang ke majlis ilmu kita. Walaupun serba kekurangan, walaupun saya ni tidak sempurna, okey, tapi sekurang-kurangnya kita bersama-sama berusaha untuk memperbaiki, memperelok, memperindah, memperharusi bacaan Al-Quran kita supaya bacaan Al-Quran kita menghampiri sehari sikit demi sikit menghampiri bacaan baginda Nabi SAW, supaya kelak kita boleh capai redha Allah kan, yang kita harapkan selama ni, insya-Allah. Okey. So saya rasa sekarang itu, insya-Allah kita jumpa lagi malam esok. Waktu yang sama, insya-Allah pukul 9 malam esok, insya-Allah. Pukul 9 malam esok, waktu yang sama. Kita jumpa malam esok. Sekian sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.